GDP kita boleh fokuskan lah. Tahun lepas 2022 total allocation 21 tahun saja, 1 tahun total allocation kerajaan pusat sebelum pilihan raya hari itu, total allocation kerajaan pusat adalah 15 bilion ringgit untuk program usahawan, 213 program dan terkesan kepada lebih 480,000 MSME. Ya. Dan kalau saya boleh terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan ekosistem Malaysia ni kan, ekosistem Malaysia kita ni very comprehensive, very competitive di peringkat Asia Tenggara sebenarnya. Kan, dan kita kadang-kadang bila pergi luar negara Prof kan, kita suka cerita pasal keburukan negara kita lah kan. Benda mana yang kita tak suka ni kan. Itu je yang kita cerita. Tapi sebenarnya struktur kita cukup hebat sebenarnya, daripada orang kata apa, even from academic punya perspektif all the way up till infrastructure, capital access, access to financing. Kita ada MIDF, Sabah Credit, J-Corp, kita ada MARA, every aspect dari segi orang kata apa, capital access daripada micro all the way up till IPO. Kita ada the entire structure tu kan. And then kita ada business environment which is orang kata apa, lebih kurang free trade lah. Free trade. You can do whatever business yang kita nak as long as it's not illegal kan. And any race dekat Malaysia ni boleh buat kan. Kita tak pernah kata Melayu saja boleh buat bisnes. Kan kita tak sebut pun India saja boleh buat bisnes. Kat Malaysia ni it's essentially free trade. Business environment dia quite you ada idea, you ada kebolehan, you boleh start a business. That's it. We are such a, orang kata apa, sebuah negara yang begitu bertuah sebenarnya. Kita bertuah. It's just a matter of idea saja. Then in terms of experience dengan knowledge, kita ada. Kan, we have our coach dari segi if you kalau tuan-tuan dan puan-puan yang viewers dekat luar sana tahu kan, bukan setakat agensi sahaja yang melatih usahawan ya. Sekarang ni kita ada Universiti Keusahawanan, UMK. Kan, kita ada setiap daripada universiti ni dia ada dia punya department atau bahagian-bahagian yang terlibat dalam membina usahawan di komuniti sekeliling. Setuju doktor betul kan? Setiap universiti ada kan. So kita punya dari segi membimbing usahawan tu komprehensif juga kan. Dan training program tak payah cerita lah kan, daripada TVET ke skills training semua tu ada kan. Jadi ini perkara yang dari segi ekosistemnya saya nak cerita bahawa support system tu sudah ada dekat Malaysia ni. Namun di Selangor dan Negeri Sembilan, adakah itu benar-benar menjadi... So dekat Selangor dengan Negeri Sembilan ni, kalau kita tengok program-program mereka agak komprehensif dan lebih kurang sama dengan kerajaan negeri pusat. Kerajaan pusat. Kerajaan negeri ni lebih kurang macam dia ada skim microkredit juga. Dia ada skim orang kata skim untuk usahawan kecil. Sama macam peringkat pusat apa yang dia ada. Dia ada lebihan bajet, dia akan allocate lebih kurang sama juga the entire spectrum lah, daripada micro kepada SME. Cuma we have to go back to apa masalah sekarang. Ya, itu adalah template daripada dulu sampai sekarang kita pakai. Yang saya sebut ni kan is the learning process daripada tahun 80-an, kan 90-an, 2010 sampai sekarang kita pakai lagi yang tu. Tapi dunia ekonomi dah berubah. Faham. Ni kita kena faham. Kan, so the same template walaupun sekarang ni kita tengah pakai, you have to improve. Kan? Yang pertama sekali, ada satu kajian telah dilaksanakan bahawa 25.9% daripada anak muda rasa bahawa dia ada kebolehan untuk menjadi usahawan. Tapi lebih daripada 30% daripada anak muda tidak yakin dan rasa dia akan gagal kalau dia jadi usahawan. Kalau dia masuk menjadi usahawan. Macam mana kita nak macam mana kita nak tangani ni? So satu mindset di mana bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara usahawan, Malaysia nak menghasilkan more entrepreneurs, kena start dengan mindset. Dan program mindset tu tak banyak. Dan kita tidak ada dalam kita punya kurikulum dekat sekolah menengah sekalipun, darjah tingkatan 4, tingkatan 5, kita tidak menanamkan bahawa entrepreneurship adalah satu career. Kan? Tak ada sebut. Kan? Dan tak ada kita dan sistem education kita satulah kita kena sebut lah kan, bahawa a little bit of risk taking tu kan kita tak pupuk daripada awal. Kan, sebab entrepreneurship is risk taking yang pertama. Okay, seterusnya yang kita lihat dari segi kewangan yang MZ sebut tadi, kadar keberhutangan. Sebaik saja dia graduate daripada universiti kan, kadar keberhutangan dia cukup banyak. Saya sebut sedikit statistik daripada Bank Negara ya. 73% daripada anak muda 18 hingga 40 tahun ada hutang.
Maknanya 3 daripada 4. Kan? Semua ada hutang. Kan? Hutang baik atau hutang buruk tu semua termasuk lah. Kan? Cuma 60% daripada mereka mengatakan bahawa mereka berhutang disebabkan inflasi dan kos sara hidup. Ini kita kena anggap kita kena tahu bahawa kebanyakan mereka meminjam sebab boleh nak hidup hari-hari tu. Kan? Dan saya nak sebut ya, kan, this is a very disturbing trend jugalah sebab antara 2018 hingga 2022 48,000 atau lebih kurang 49,000 orang declare bankrupt yang kurang daripada 49 tahun. 48,000 dalam 4 tahun yang kurang daripada 49 tahun. Kan? Can you imagine kan? Kan? Tu dia 59 bukan 49, 44. 44 tahun. Jadi yang penting dekat sini adalah kan, sebab apa saya sebut berkenaan dengan keberhutangan dan masalah bankruptcy ini adalah kerajaan kena fokus kepada kos sara hidup dan harga barang mentah. Sebab apa pun yang kita berikan dari segi bantuan usahawan dan sebagainya, balik kepada harga barang mentah is available untuk dia atau tidak, kan, is affordable atau tidak. Yang keduanya, kita sama ada kos sara hidup mampu dia masuk berniaga, kan, tapi dia berniaga tu tak cukup lagi untuk dimakan. Faham? Kan? Jadi dia punya dilema tu ada lagi. Kan? Jadi ini dua perkara yang kerajaan kena tangani. Yang ketiga, ni yang terakhir lah saya nak bagi peluang pada Dr. Azman. Yang ketiga, ini kita kena ingat volatility ekonomi pada hari ini berlaku juga pada tahun 1997-98. Pada ketika itu kerajaan Tun Dr. Mahathir, apa yang dia telah buat adalah dia telah memperkenalkan lebih 300 program grant. Sekarang ni kita tak ada. Baik di Selangor negeri di Selangor tak ada, sama. Negeri Sembilan tak ada, pusat tak ada. Kan? Ada pun geran-geran yang kecil, 10,000. 10,000, 15,000, 20,000, kecil sangat. Kan? Dan kita masih lagi menggunakan template 90-an. Kan? 10,000 tu is okay. Cukup dah. Padahal 10,000 geran 10,000 yang 20 tahun lepas tak sama dengan geran 10,000 sekarang. Kan? Tak cukup. Kan? Jadi dia kena lebih besar. Jadi saya pada pendapat saya lah kan, kita sekarang ni kerajaan, saya baca pagi tadi ada satu pengumuman pemberian cash tunai RM100 setiap bulan selama 6 bulan untuk Semenanjung dan RM600 sekali kredit kepada Sabah dan Sarawak. Saya rasa daripada kita duk bagi duit macam tu sahaja, ambil duit tersebut, convert kepada geran-geran kepada usahawan. Sebab bila kita apply for grant, dia akan nilai dari segi berapa pekerja berapa employment you akan create, berapa banyak income akan masuk dalam dalam KDNK GDP dan sebagainya. So dia punya multiplier effect lagi besar sebenarnya. Faham? Kan? Multiplier effect lebih besar sebenarnya. Kan? Pada saya, duit tu semua lebih baik kita agihkan dari segi grant, kan, kepada usahawan-usahawan. You can evaluate case by case lah. Kan? Ni RM100,000. Apa yang kita nak daripada, kalau kita invest RM100,000, apa yang kita nak? How many jobs should be created daripada RM100,000, kan? Itu kita punya consideration. Yang kita lihat pula sekarang ni, kalau kita bagi free money kepada semua orang, dia pergi macam kerajaan umumkan bagi tadi tu, kan? What they will do is that 600 tu, dia belanja. Kan? Dia hanya mengukuhkan bahawa harga naik tu is okay. Kan? Sebab apa? Harga dah naik, kan? People now have extra RM600. Dia boleh belilah. So dia hanya mengukuhkan bahawa the price increase is good. Kan, price increase is okay. Kan, so that is sesuatu yang kita kena tengok jugalah dari segi untuk anak muda ni. Kan, geran perlu dilihat. Kos sara hidup ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk anak muda, kelangsungan hidup mereka terutamanya. Baik, InsyaAllah. itu dia tadi pandangan daripada IR Prasad kita, dan menarik tentang apa yang dikongsikan tadi, bagaimana sebenarnya ekonomi dunia ini telah berubah, terutamanya untuk generasi baharu yang akan datang. Dan bercakap tentang generasi baharu yang dimaksudkan pada kali ini terutama di Selangor dan Negeri Sembilan adalah termasuk lebih kurang 5 juta pemilih berdaftar yang akan menentukan adakah sebenarnya perkara-perkara yang dibangkitkan sekitar tadi tentang peluang-peluang keusahawanan itu benar-benar akan dibagi penekanan oleh kerajaan yang mereka akan pilih nanti, atau akan kekal berada di takuk yang sama. Tapi apakah hanya keusahawanan sahaja sebenarnya jalan,
untuk generasi muda kita ini terus keluar daripada kepompong kewangan tersebut? Sebenarnya apa yang berlaku adalah apa yang saya lihat adalah banyak berlaku debt trap. Debt trap ni lebih kurang bila dia keluar dia ada keburutangan kad kredit, dia ada sedikit orang kata apa hutang sana sini kan, PTPTN-nya tak dibayar dengan hutang kad kreditnya, dia menjadi kebanyakan anak muda ni menjadi non bankable awal dalam kehidupan mereka. Kan? Jadi dah ada hutang, dah kad kredit tak bayar sebulan 2 bulan, dah kena mula masuk situasi kris. Kan PTPT kan tak bayar, dah mula kena blacklist. Kan? So bila dia nak beli rumah tak boleh, nak beli kereta tak boleh, kan? So daripada awal lagi dia dah mula terkesan. Kan? And ini adalah debt trap yang di mana walaupun kalau dia nak memajukan kerjaya dia ke, dia nak pilih usahawan sebagai dia punya part time pun, dia pergi bawa dia punya debt history dia, pergi kepada katalah Hijrah ke atau mana-mana agensi, dia tengok debt history dia ni banyak hutang. Kan? Mana orang nak bagi? Kan? Kerajaan mana nak bagi? Kan? So you continue the cycle. Kan? So kita kena break the cycle. Menarik tentang cabaran kewangan anak muda kita, terutama di Selangor dan Negeri Sembilan, walaupun negeri maju dan negeri membangun menghampiri kepada PRN yang akan datang ni. Kita pergi kepada panel kedua kita, Prof Dr. Anwar Shahbali kita dan Anwar Nur Azman. Ya, Prof Dr. Nur Azman Ali. Maafkan saya terlihat kepada profil yang lain. Dan sebenarnya sebagai pengalaman Dr. Nur Azman kita sendiri telah menyediakan pelbagai kertas-kertas polisi, terutama tentang pengurusan ekonomi dan lain-lain di Malaysia dan membawa ke peringkat antarabangsa. Prof Nur Azman sendiri pastinya dapat kongsikan pada malam ini permasalahan dan peluang ekonomi di Negeri Selangor dan Negeri Sembilan yang dihadapi saat ini. Apa yang mencabar, apa yang menarik, dan ke depan ini sekiranya kerajaan baharu akan dipilih, baik di dua negeri ini ataupun 4 negeri yang lain, apakah sebenarnya permasalahan dan peluang itu dapat diselesaikan dan dapat dibuka kembali kepada mereka ini yang menantikan sesuatu yang sepatutnya membawa perubahan sekian lama. Silakan Prof Azman. Terima kasih Saudara Hamzat dan terima kasih Tuan Haji Muhammad Fasad di atas fungsian awal tadi. Besar soalan tu tadi sebenarnya, sangat luas. Saya cuba pemudahkan yang pertama. Yang kedua, terima kasih kerana memfokus kepada soalan ekonomi. Sebab ini merupakan indikator utama lah. Dari segi indikator prestasi kerajaan, sama ada yang merentah ataupun yang yang berusaha untuk mencabar ataupun menyemak prestasi kerajaan sekarang ni, juga merupakan ekonomi merupakan faktor utama yang akan menjejaskan kepuasan hati ataupun bagaimana penerimaan kita kata tadi pengundi-pengundi atau rakyat lah. Semua dari segi apa yang telah dilakukan, apa yang mereka harapkan dan bagaimana mereka perlu menghadapi situasi masa depan bila mereka telah memilih kerajaan yang akan datang. So, jadi faktor ekonomi ni memang satu tajuk yang sangat relevan lah untuk diperbincangkan walaupun kita cerita tentang pilihan raya dan sebagainya. Jadi semua pemain politik perlu faham. Kalau faktor ekonomi tidak ditangani dengan betul, mungkin yang akan menentukan apa rakyat akan membuat keputusan nanti. Okay? Saya cuba permudahkan soalan tu tadi kepada yang pertama dari segi konsep ekonomi itu sendiri. Okay? Saya cuba tidak terlalu ilmiah lah. Sebab kita santai-santai, tapi ada perkongsian ilmu. Sebab kita nak buka ini minat. Ini bukan lecture. Tapi saya cuba memudahkan kerana ini akan berkait, terkesan dan juga semua orang akan terlibat dengan sistem ekonomi ini sendiri. Okey, yang pertama tentang senario ekonomi itu sendiri, tentang siapakah pemain utama ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, saya akan ceritakan tentang sistem ekonomi sedia ada di Malaysia. Di Malaysia. Sebab mahu tak mahu, secara langsung atau tak langsung, kita semua terlibat. Sama ada usahawan, sama ada peniaga, sama ada individu, sama ada kerajaan itu sendiri, kerajaan sebagaimana. Semua ni kena faham di mana peranan mereka dalam ekonomi negara. Okay. Dan yang ketiga, saya cuba kaitkan tentang isu semasa lah. Isu semasa tentang apa yang sedang kita hadapi dan apa cabaran yang akan datang. Okay. Yang pertama tentang
orang kata struktur ekonomi itu sendiri. Secara mudahnya ada 3 pemain utama dari segi ekonomi. Yang pertama kerajaan yang akan menentukan polisi, belanjawan dan juga peraturan undang-undang, penguatkuasaan. Itu pemain utama ekonomi sebenarnya, kan? Dan dia akan menentukan kerancakan ekonomi, dia akan menentukan tahap inflasi, dia akan kerajaan juga menentukan tahap cukaian dan sebagainya. Kerana itulah sebabnya rakyat memilih kerajaan, kerana mereka mahu kerajaan ini mampu mentadbir negara sehingga matlamatnya adalah negara menjadi istilah dipanggil sejahtera lah dari segi ekonomi dan juga tahap sosial hidup yang akan meningkat dari masa ke semasa. Yang pertama kerajaan. Kerajaan ni kita tak cerita kementerian mana dan sebagainya lah, tak perlu cara khusus kalau tak terlalu detail, tapi sebenarnya semua jentera kerajaan berperanan, whatever kementerian yang mereka terlibat. Yang kedua adalah pemain ekonomi utama adalah the businesses, entiti perniagaan. Entiti perniagaan ni mereka yang akan menggerakkan ekonomi. Mereka akan menentukan transaksi perniagaan dan sebagainya berlaku. Baik entiti besar ataupun SMEs Tak untuk kira usahawan daripada muda. SME sampai yang besar, mereka semua adalah ahli perniagaan yang menyumbang kepada kegiatan ataupun kerancakan ataupun apa juga keperluan ekonomi sesebuah negara. Mereka ini sangat penting sebenarnya. Saya suka kaitkan dengan siapakah kalangan utama pemain ekonomi negara kita. Okay, antaranya adalah yang paling utama adalah kaum Cina. Ini semua bukan satu perkara yang sensitif atau sebagainya, semuanya maklum. Lebih daripada 70% ekonomi negara didominasi oleh kaum Cina. Walaupun dari segi populasi mereka cuma lebih kurang 24%. Okey, tapi mereka mendominasi lebih 70% pada ekonomi. Ini juga perlu diberi perhatian oleh pemain politik. Okey, walaupun mereka agak minoriti, tapi sebenarnya mereka ada kuasa yang sangat kuat dari segi kerancakan ekonomi dan prestasi ekonomi. Pertama. Yang kedua, Baik di negeri maupun pusat. baik negeri ataupun pusat. Malah worldwide. Worldwide. Dan mereka ni juga merupakan antara entiti yang sangat terkesan dengan polisi negara. Dan mereka akan menentukan siapa kerajaan yang mereka akan tentu pilih. Sebab tentu siapa juga kerajaan akan menjejaskan mereka. Mereka sangat bergantung kepada ekonomi negara yang polisi ini dipegang oleh kerajaan yang dipilih tadi. Jadi jangan lupa 23% kaum Cina punya undi. Implikasi mereka sangat besar. Kerana mereka akan pastikan mereka akan mengundi yang betul. Mereka sangat particular. Ini terlihat pada statistik bilangan pengundi kaum Cina. Mereka bukan main-main. Mereka sangat serius dengan undi mereka sebab dia tahu ekonomi mereka akan kedudukan ekonomi mereka akan ditentukan oleh kerajaan yang dipilih. Entiti ketiga adalah individu. Kita semua ahli masyarakat yang majoriti ni lah, yang boleh kita kata yang 30 juta ni, mereka juga adalah pemain ekonomi. Dia create demand. Dia create demand. Kalau mereka tak faham tentang kuasa mereka yang create demand ni, mereka akan beli apa saja, mereka akan create trend yang bukan sepatutnya mereka perlukan, termasuk keputangan, termasuk sektor-sektor yang akan menjadi orang kata penentu situasi ekonomi kita, misalnya dari segi property, misalnya dari segi transportation, misalnya dari segi mobile phone dan sebagainya. Ini semua adalah kuasa pengguna yang menentukan apa yang sepatutnya berada di pasaran. Itu yang patutnya direspon oleh yang peniaga tadi ni. So jadi sebenarnya walaupun saya sebut 3 entiti yang berbeza, tapi mereka adalah saling berkaitan. Saling berkaitan. Pengguna dengan kuasa penggunanya menentukan apa yang mereka akan demand. Dan ini akan menentukan apa yang akan dikeluarkan, dijual, diproses dan juga perkhidmatan yang diberikan oleh niaga. Kerajaan akan menentukan polisi untuk memastikan kepentingan pengguna dipelihara, dan pada masa yang sama kerajaan akan membelanjakan dari segi infrastruktur, dari segi subsidi, dari segi dan juga polisi pencukaian dan sebagainya daripada kerajaan. Dan pada masa yang sama kerajaan akan collect tax daripada kedua-dua niaga dan juga individu. Itu merupakan pendapatan kerajaan itu sendiri. Nampak tak? Ini pusingan ekonomi yang kita secara individu semua kena faham lah. Ini bukan
bukan subjek ekonomi. Ini saya cuba mengaitkan di mana kedudukan kita sebagai individu, sebagai rakyat Malaysia, sebagai penduduk negeri Selangor atau penduduk negeri Negeri Sembilan, di mana peranan kita kepada ekonomi negara. Semuanya ada peranan, semuanya penting, semuanya patut boleh menentukan situasi ekonomi negara kita. Okey, kita tak boleh serahkan semata-matanya kepada kerajaan. Kita tak perlu menyalahkan kepada peniaga-peniaga meletak harga tinggi. Sebenarnya semuanya ada peranan saling bergantung, berkait dan menentukan kerancakan ekonomi ataupun ekonomi kita berada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Yang kedua saya suka kaitkan dengan sistem ekonomi yang sedia ada kita sekarang. Secara umumnya sistem ekonomi kita sama ada sosialis, kapitalis ataupun komunisme ataupun campuran. Malaysia sekarang ni sistem ekonomi campuran. Cuma secara umumnya saya boleh kata 70% adalah kapitalis dan 30% sosialis. Sebab tu tadi cantik yang Tuan Haji Muhammad Prasad kata, di Malaysia ni kita bernasib baik. Apa juga perniagaan ni kita nak buka, kita nak invest, kita nak mulakan, sangat mudah, sangat terbuka dan atas keputusan peniaga itu sendiri. Betul. Itu kapitalis yang 70% tu. Correct. Kerajaan minimum kata interfere ataupun mengawal atau mengungkung dan sebagainya. Tapi ada peratusan yang sistem ekonomi kita agak melaksanakan sistem sosialis di mana kerajaan masih memantau, kerajaan masih mencampur tangan, kerajaan masih melabur. Itu yang saya katakan dalam 30% tu tadi. Supaya keadaan distabilkan, supaya kepentingan pengguna dipelihara. Betul. Supaya sama ada urusan perniagaan dalam negeri, luar negara dapat berjalan dengan baik, betul dan mengikut landasan undang-undang dalam negara dan juga international. Itu sebab itu kita kata sistem ekonomi kita adalah sistem campuran. Jadi saya juga nak kaitkan dengan apa yang rakyat kita ni sebagai orang awam ni perlu tahu adalah itulah sistem ekonomi yang kita lalui. Jadi kita kena faham yang bukan semata-mata kita perlu menyalahkan kerajaan kerana polisi tu, polisi ni, OPR dan sebagainya kan. Ringgit jatuh dan sebagainya. Sebenarnya bukan kerajaan semata-mata yang menentukan semua tu. Tapi jangan lupa entiti-entiti ekonomi yang kerajaan memang benarkan urus niaga dan sebagainya berjalan dengan selancar mungkin dan juga untuk kepentingan bersama, kepentingan peniaga dan juga kepentingan orang ramai dan juga kepentingan kestabilan negara itu sendiri. Ini kita kena faham di mana kedudukan kita dan kalau kita nak bagi pendapat, komen ataupun nak mengkritik, kita kena tahu situasi sebenarnya. Kan? Dan yang ketiga yang saya kata saya cuba kaitkan menjawab pada soalan saudara Amzad tadi adalah apakah cabaran dan apakah cabaran utama dan juga apa yang menarik dalam situasi ekonomi kita sekarang. Cabaran utama kita adalah kita baru lepas kita panggil fasa untuk hidup semula selepas COVID. Saya memang dari segi individu, dari segi akademik lah, sangat bersyukur berlakunya COVID. Bukanlah kata-kata saya suka berlakunya COVID itu. Berlakunya PKP dan sebagainya adalah satu situasi kita panggil Allah Ta'ala nak reset the world. The world ni termasuk kita lah. Dari segi ekonomi, dari segi kegiatan sosial dan juga dari segi bagaimana kita patut bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan semua ni. Dari segi ekonomi, memang semua sistem ekonomi di reset balik. Betul. What happen if zero economic activity? PKP, total lockdown dan sebagainya. Bayangkan, kita kata selalu stesen minyak ni ataupun token minyak ni dia memang kutip duit je lah collect dia. Dengan token minyak pun tak ada duit. Pun terjejas ekonominya. Apalagi yang lain yang bekerja yang bekerja kerjanya terjejas, yang berniaga terpaksa tutup perniagaan dan sebagainya. So, cabaran kita sekarang adalah post COVID. Dalam situasi kita sekarang ni di mana ekonomi bukan saja di Malaysia, bukan saja di Selangor, di Sembilan, tapi satu dunia terkejut dengan bagaimana mereka terpaksa recover dengan secepat mungkin. Dengan situasi yang dah makin okey, makin baik, makin terbuka, makin banyak peluang dan insya-Allah kita harap akan go back pada 2019 dan sebelumnya. Kan? Tapi ada yang recover, ada yang terus tak mampu recover dan ada yang dapat advantage daripada situasi dan ada yang masih lagi suffer. Ini adalah ini memang nature
Okey, semula jadi. Itu maksud saya reset balik. Dan benar-benar menguji bagaimana ketahanan, daya tahan usahawan tu tadi. Persistence. Dan juga daya kreativiti dan juga flexibility dan sebagainya yang perlu ada pada ciri-ciri usahawan. Itu akan menentukan siapa yang survive, siapa yang recover, siapa yang akan berjaya. Post COVID. So itu cabaran kita sekarang. Dan peluang memang insya-Allah banyaklah. Okay? Cabaran kedua adalah kita menghadapi inflasi lah. Kita menghadapi inflasi. Sebab ekonomi semakin baik, makin okey dan sebagainya. Dari segi ekonomi, inflasi adalah satu indikator yang baik. Ada orang tak setuju itu. Oh, inflasi mesti teruk lah, harga barang naik dan sebagainya. Sebenarnya dari segi ekonomi, inflasi ada satu indikator yang baik. Cuma jangan melebihi tahap tertentu, ia akan membebankan. Katakan kenaikan inflasi dalam 2% hingga 2.5%. That's good. Maknanya pertambahan permintaan, pertambahan aktiviti ekonomi, pertambahan peniagaan-peniagaan yang baru. Zero or negative inflasi not good kan? Kita stagnant. Tu orang kena faham. Nothing better. Kan? So dalam 2 hingga 2.5% ada satu perkara indikator yang baik kepada ekonomi, ada growth rate. Kita panggil ada growth rate. Correct. Perkembangan ekonomi. Tapi beyond that, mungkin 3%, 4% akan membebankan harga barang menaik. Dan kita, kesan kepada inflasi ni ada dua. Kita kena bezakan dua ni. Cost of living dengan standard of living. Correct. Ni selalu orang mix up. Okay? Tapi kalau inflasi yang saya katakan tadi, naik lebih pada 3% atau sehingga 4%, dia akan membebankan cost of living. Dengan tahap gaji yang sama, barang makin mahal, so kuasa membeli akan semakin jatuh. Cost of living tinggi dan kuasa daya beli akan makin jatuh. Itu kesan kepada semua individu. Dan yang kedua adalah standard of living. Ini yang baru ni Menteri Ekonomi gunakan perkataan, cuma saya rasa perlu diterangkan dengan lebih jelas lah apa maksud standard of living tu. Dia kena dikaitkan dengan tahap pendapatan. Tahap pendapatan. So jadi kalau inflasi naik 2%, tapi pendapatan naik, kita guna istilah 2% lah sebab kan isu pesara apa semua ni 2% kan. Kurang-kurangnya 2% atau 5%, maknanya standard of living kita baik. Baik, kita mampu beli lebih, kita mampu dapat apa yang kita nak, kita mampu bergerak ke sana kemari dengan aktiviti ekonomi yang lebih baik. So, inflasi satu perkara yang baik, perlu dikaji dari segi cost of living dan standard of living. Sama ada perlu atau tak perlu diberikan kenaikan gaji ataupun bagaimana polisi penentuan tahap gaji tadi perlu dikaitkan dengan produktiviti dan juga prestasi ekonomi. Barulah walaupun kos of living naik, tapi kalau standard of living juga naik, tak ada masalah. Ekonomi kita makin baik. InsyaAllah kita akan dapat capai tahap negara membangun. Itu yang Singapura capai awal tu. Sebab standard of living mereka naik. Walaupun cost of living mereka agak tinggi banding dengan Malaysia. Tapi standard of living mereka, per capita income mereka jauh lebih tinggi daripada kita. So kena bezakan dua perkara ni. Kita kena faham lah. Lagi sekali, saya harap tidak terlalu teknikal. Sebab ini about us. Betul. Bila saya kata cost of living tu, kita beli roti, kita beli beras, kita beli minyak. That is our cost of living. Individu dalam kehidupan seharian. Standard of living adalah bagaimana tahap pendapatan kita yang kita belanjakan untuk keperluan harian kita. Itu menentukan standard of living kita. Okey? Jadi kedua-duanya kita kena faham dan saya balik kepada peranan individu untuk memahami dua perkara ni. Dari segi pengurusan kewangan individu. Tapi Tuan Haji perasaan kita fokus kepada usahawan. Saya pegang kepada individu. Individu mainkan peranan penting dalam ekonomi. Tadi saya katakan mereka yang create demand, mereka akan menentukan in fact, mereka juga menentukan tahap inflasi. Jangan salahkan inflasi sebab inflasi berlaku bila demand higher than supply. Jadi ini saya kaitkan dengan isu OPR. Okay? Saya kaitkan dengan peranan kerajaan dalam mengawal ekonomi. Memang secara individu ramai yang marah OPR naik dan sebagainya. Tapi sebenarnya saya lihat pada situasi pada masa itu OPR adalah tool yang kerajaan terpaksa gunakan untuk mengawal ekonomi. Masa itu inflasi naik agak tinggi dan cara individu berbelanja agak tidak terkawal secara umumnya. Yang
baru mula berduit, baru mula dapat kerja, baru mula buka bisnes baru, baru mula dapat peluang-peluang yang baru. Starbucks terus Kopi Starbucks Starbucks. langsung, Kopi mesti nampak tak? Starbucks. Nampak tak? Jalan jam panjang. Maka inflasi yang saya katakan ini mungkin akan sampai kepada 3 ataupun 4%. Agak tidak kurang sihat lah. Okey. Maka kajian naikkan OPR supaya dapat mengawal cara berbelanja individu. Okey. Cara pengurusan kewangan individu ada, saya bagi pada 3 yang umum lah. Okay. On one hand, pendapatan lah. Whatever pendapatan, tapi cara perbelanjaan mereka terbagi pada 3 kategori perbelanjaan. Yang pertama, perbelanjaan mandatory. Banyak mandatory. Ini perbelanjaan yang ada agreement. Loan, hutang. Yeah. Ini mandatory. Maknanya, whatever is your income, you kena Bayar. You tak bayar, you kena saman. You tak bayar, you kena tutup kedai. You tak bayar, you kena Correct. legal trouble lah, legal problem. Yang kedua adalah perbelanjaan asas. Yeah. Makan, minum, okey. Transportation, mobile phone. Ini prepaid ni semua asas dah. Jadi ni asas asas. dah. Necessity. Dia panggil necessity. Yeah. Ni pun kena ada duit ni. Dua ni kena ada duit. Kena allocate. Kena make sure kita cukup untuk membelanjakan untuk mandatory dan juga asas. Dan yang ketiga ni yang penting saya suka highlightkan. Ini adalah pembelanjaan lebihan. Pembelanjaan mengikut kehendak. Pembelanjaan mengikut trend. Pembelanjaan mengikut selera. Ini yang kena dikawal. Yeah. Itu yang kata Starbucks ada tadi tu. For this boleh ke sebut brand apa sebenarnya? Okay? Contoh boleh kot. Contoh je. For the sake of coffee. Kita boleh pilih kopi RM3, tapi kenapa kita pilih kopi RM12, RM14? So itu yang ketiga ni. Lebih kepada selera, kehendak, preference, trend dan sebagainya. So jadi ini yang pertama menentukan inflasi. Ini juga akan menentukan kedudukan kewangan individu tak berapa stabil. So maka OPR yang kajian tetapkan dulu sedikit sebanyak mengawal ekonomi. Dan antara indikator yang kita dapat lihat adalah properti, perkembangan sektor properti menurun minus 2%. Jadi maknanya sebagai individu kena boleh mampu membuat keputusan nak ambil loan rumah ataupun sewa. Ini keperluan asas kita faham. Sama ada dia mampu tak bayar 2,500 sebulan ataupun 2,800 sebulan ataupun dia hanya perlu at this time menyewa 1,000 sebulan ataupun 1,200 sebulan. So kena buat pemilihan yang tegas. Kalau dibiarkan, siapa tak nak beli rumah? Siapa nak rumah sini? Ada orang kata daripada kita sewa baik kita ada rumah kita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau tak dikawal, ini akan berlaku. Di mana keberhutangannya tinggi, yang kita takut adalah mandatory punya komitmen. Tak boleh tak ada. Time ada business, time ada income. Esok lusa, ini hutang 30 tahun ni, main-main. Kan? Kenderaan. Saya agak mengisaukan saya lah sebagai pemerhatian akademik lah. Bila demand kepada kenderaan naik dengan tinggi. Pada saya ini juga obligation 9 tahun, kurang-kurang 7 tahun, 9 tahun. Betul. Tengok Velfire on the road. Itu kurang-kurang 2,500, 2,800 sebulan. Gaji berapa? Yang nak pakai Velfire ni? Itu pembelian mandatory. Ada legal obligation. Kalau tak, you will trouble. Kita kena tarik dan sebagainya. Betul. Kan tak sedap bunyi. So, itu yang bankruptcy tadi tu? Itu bankruptcy tadi tu. Remaja. Terlalu gairah dengan trend, gairah dengan selera, gairah dengan tu. Jadi ini adalah cabaran utama. Okay? Jadi saya kaitkan dengan situasi PRN kita sekarang. Jangan terlalu atau sepenuhnya blame kepada kerajaan tentang situasi ekonomi pertama. Pada masa sama, kerajaan perlu faham yang ekonomi ini akan melibatkan peniaga dan juga melibatkan individu. Jadi kerajaan kena main polisi, melaksanakan ataupun menggunakan polisi yang betul, tepat, sesuai dan memastikan kesejahteraan. The well-being tu akan jamin. Namun setakat pemerhatian Prof ni di Selangor dan Negeri Sembilan ini sejauh mana kerajaan yang ada dalam 3 cycle tadi itu, terutama kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan ini benar-benar mainkan peranan yang tepat pada komentar doktor. Setakat ni Selangor alhamdulillah better, lebih baik daripada Negeri Sembilan. Sebabnya Selangor di Lembah Kelang. Dan Selangor kita ada
bukan saja kerajaan pusat tapi di Lembah Kelang juga kerajaan Kementerian Wilayah juga di sini. Kita tengok pada pembangunan infrastruktur, pembangunan fizikal, memang Selangor memang jauh ke hadapan lah. Saya kata tadi 25% pada KDNK juga adalah di Selangor. Jadi Selangor memang dari segi ekonomi kerancakannya jauh lebih tinggi banding dengan negeri-negeri lain termasuk Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia juga ada advantage. Dia dapat orang kata tempias daripada Selangor. Pembangunan di Selangor akan melimpah kepada Negeri Sembilan. Betul. Airport KLIA sangat dekat dengan Negeri Sembilan. Dia akan dapat benefit dan sebagainya. Highway kalau nak buat rentas highway ataupun nak buat high speed rail apa semua, Negeri Sembilan akan dapat limpahan daripada kerancakan ekonomi Selangor. Cuma mungkin cost of living yang rakyat referendum kan, yang kita banyak dengar daripada rakyat sebagainya semua ini mungkin gagal diuruskan dengan baik sangat kerana atau sebenarnya standard of living mereka itu yang mengatasi cost of living yang maklumlah dua negeri membangun dan juga negeri maju ini pastinya cost of living itu sedikit menekan kepada individu-individu kan. Rakyat ingin melihat bagaimana mereka mendapat manfaat daripada polisi kerajaan. Itu dari segi ekspektasi rakyat kepada kerajaan. Tapi balik pada situasi sekarang ni, pada pendapat saya, macam saya kata tadi, Selangor memang lebih baiklah. Dia ada benefit. Ada advantage. Dia ada advantage daripada situasi. Advantage in term of peluang ekonomi dan peluang sebagainya ekonomi semua tak lah. susah nak tabir sebab ada Geopolitical advantage lah orang kata kan. betul. Cuma mungkin aspek pengurusan itu yang perlu dibagi penekanan lebih sikit agar limpahannya itu benar-benar dapat pada ni. Dan kalau kerajaan Negeri Sembilan perlu melihat pada peluang ini juga. Jangan buat tak tahu je. Jangan ingat dia Negeri Sembilan sangat terasing banding dengan Selangor. Betul. Jelas? Jadi take full advantage situasi di Selangor supaya Negeri Sembilan juga akan dapat limpahan daripada kebaikan atau manfaat ekonomi itu. Baik, jelas perkongsian cukup menarik. Kuliah ekonomi secara santai tapi sebenarnya membuka minda kita semua dan itulah sebenarnya peranan kita pada malam ini. Gelanggang 245. Kami masih lagi bersiaran secara langsung, baru selesai pusingan yang pertama. Terima kasih yang masih kekal berada dalam Facebook Go Live Yayasan Strategik Lestari, #Gelanggang 245, #PRN Selangor, #PRN Negeri Sembilan. Kita bincangkan PRN 6 negeri referendum rakyat, yakni pungutan suara rakyat. Dalam kita ini negara demokrasi, kita pastinya inginkan insya-Allah sebenarnya terus ada kebaikan, terus ada usaha-usaha untuk mereka ini yang terlibat dalam pembangunan negara. Dan tadi telah dikongsikan oleh Prof. Noor Azman bagaimana kita sebagai individu rakyat Selangor dan Negeri Sembilan secara tidak langsung memainkan peranan kepada ekonomi negara kita dan negeri dua negeri ini sendiri. Dan kita kembali untuk pusingan yang kedua dan saya buka sebenarnya kepada anda semua yang ingin berikan soalan. Kerana selepas pusingan kedua nanti kita akan buka sedikit ruang soalan kepada anda semua, pelayar-pelayar FB Go Live kita pada malam ini. Terus nyatakan soalan yang anda ingin nyatakan. Mungkin suara anda dapat diangkat untuk jadi perhatian pada panel kita yang mungkin juga boleh kita utarakan agar kerajaan hari ini mungkin ambil peranan. Di samping juga mungkin boleh membuka mata majoriti pengundi yang ada di Selangor dan Negeri Sembilan ini untuk setidak-tidaknya membuat referendum dalam terjemahan peti undi pada 12 Ogos nanti. Ayah Prasad, tadi Dr. Anwar ada ceritakan bagaimana Selangor ini penyumbang terbesar KDNK negara dan setakat penghujung November 2022, Selangor merekodkan hasil negeri sebanyak 2.304 bilion kan, dan angka yang cukup besar. Dan adakah angka yang nampak besar itu benar-benar satu kejayaan yang cemerlang pasca COVID ini? Sebab kita dah lalui sebelum ini dua kerajaan dan ini adalah kerajaan yang ketiga pasca COVID. Kan, walaupun kita ada pelan pemulihan negara sebagainya, semua ini oleh kerajaan sebelum ini dan sebagainya semua, namun dengan sebenarnya kita dah keluar daripada kepompong cuba survive itu, sepatutnya fasa membangun kembali. Dan di negeri membangun, negeri maju ini, adakah angka tadi boleh dibanggakan, boleh dikira sebagai satu kejayaan? Kerana rakyat di luar sana rata-rata kalau saya jumpa sendiri pun masih kata
begini lagi kalau duduk di Selangor ni. Kau Negeri Sembilan, payah nak hidup lah. Sesak katanya kan. Komen anda mungkin untuk soalan ini. InsyaAllah, terima kasih, terima kasih. Saya yang pertamanya saya tertarik sangat bila Prof ada sebut berkenaan dengan kita punya ekonomi is campuran kapitalis dengan sosialis, and that's itu sangat-sangat benar sebenarnya. Kan kalau kita sebenarnya yang part sosialis tu kita boleh expand lagi sebenarnya. Kalau kita sakit hospital kerajaan ada. Kita punya sekolah masih lagi free. Kalau kita pergi full 100% capital punya ekonomi macam dekat Australia ke, setengah orang suka pergi sana kan, duduk sana. Bila dia sakit baru dia tahu beratnya. Kan, bila dia tengah sihat, tengah banyak duit dekat sana, tak adalah dia nampak kelebihan tu kan. Bila kalau dekat sini kalau kita sakit masih lagi ada hospital kerajaan, education kita free kan. Kalau pergi ke universiti pun saya rasa tak adalah macam Ivy League punya fees kan. Kita very much subsidized. Baik. Itu sedikitlah kan berkenaan tu. Jadi balik kepada persoalan berkenaan dengan KDNK dengan kutipan Kerajaan Negeri Selangor dengan Kerajaan Negeri Sembilan. I think Kerajaan Negeri Sembilan baru mencatatkan lebih kurang 1 bilion over kutipan, and it's record high lah. Kita kena bagi credit where it's due. Kan, when it's actually high kutipan memang bagus lah kan. Dan then that means mekanisme untuk mereka kutip dan mekanisme untuk mereka mendapatkan hasil negara tersebut makin baik. Dan Kerajaan Negeri Selangor dan Kerajaan Negeri Sembilan at this point it's well done lah, yang kita boleh sebut. Tapi sama ada dari segi exceptional atau tidak tu is still debatable sebenarnya. Sebab pada saya balik kepada apa yang Prof sebut tadi pun kan, dari segi main players of economy ni adalah kerajaan kan. Saya berpegang kepada fungsi kerajaan, bahawa kerajaan ini adalah dia punya role dia adalah effective allocation of resources. That's dia punya role dia lah. Maksudnya dia adalah kerja dia adalah untuk mengagihkan sumber secara efektif. Kan, itu pandangan saya. Jadi walaupun dia ada mekanisme yang baik dalam pengutipan, apa yang dia buat dengan duit tersebutlah yang akan menjadi persoalan sebenarnya. Kan, dekat mana dia allocate duit-duit tersebut yang sepatutnya menjadi persoalan. Sebab kalau saya sebagai rakyat Selangor, saya memang lahir dekat Selangor, membesar dekat Selangor. Kan, saya rasa duduk kat Selangor sampai tua kan. Jadi kita walaupun dia kutip reserve 2.3 bilion, persoalan saya, apa kena-mengena dengan saya? Itu individu kan, Pro kan. Akan tanya apa kena-mengena dengan saya? Kan, adakah saya punya macam Prof kata tadi, standard of living berubah? Adakah saya punya cost of living ada impak dia? Kan, itu persoalan yang saya akan tanya. Walaupun kita lihat mungkin macroeconomic indicator banyak mana reserve kan, ataupun berapa persen daripada KDNK mungkin penting pada ekonomis atau untuk kita compare antara ekonomi dekat Malaysia ni kan. Tapi untuk the voter ataupun untuk orang perseorangan individu, apa kena dengan kita ni kan, that would be itu adalah soalan yang kita akan tanyalah kan. Tapi saya nak sebut dekat sini kan, Selangor effectively sebenarnya bila disebut 25%, historically saya tengok pun sebenarnya memang dia contribute between 22 to 25% pun kan, daripada memang highest is 25% lah kan, but historically pun around 23% pun. So kalau dalam 7 tahun dia naik lagi 2% tu, it's an improvement lah kan. So sekarang ni what's happening is kita memang dah contribute about 25% kepada KDNK kerajaan, KDNK kerajaan pusat, dan reserve kita about 2.3 bilion dekat Selangor ni. Persoalan dia, adakah kesemua duit ini allocated untuk Klang Valley sahaja? Apa jadi pada Tanjung Karang, apa yang berlaku di Sekincan, apa yang sedang berlaku di Sabak Bernam, adakah mereka juga merasa kemajuan yang datang? Itu saya ada lihat pengumuman daripada Menteri MITI dan beberapa kementerian lain yang membawa pelaburan daripada luar. Dan pelaburan daripada luar ni kebanyakannya berpusat pun di Klang Valley ni kan. So macam saya sebut tadi lah, ada geopolitical advantage sebab dia memang duduk dekat all the infrastructure yang penting untuk kita tarik investment. However, adakah kita mengagihkan resources tersebut, investment datang, kita dapat kutip lebih banyak, adakah kita menggunakan kelebihan tersebut untuk develop the outskirts?
Kan Sabak Bernam kekal Sabak Bernam macam tu je ke, atau Ulu Langat kekal Ulu Langat macam tu saja ke? Adakah ada limpahan? Kalau tak ada limpahan, itu yang kita kena tanya. Kenapa tidak berlaku limpahan kat situ? Sama macam kita sebut tadi, macam Prof sebut tadi kan, Negeri Sembilan duduk sebelah Selangor kan, tapi kalau kita tak guna sebagai advantage kepada Negeri Sembilan, tak ada makna juga kan. Dia ada kutipan 1 bilion, maybe dia tidak ambil potensi duduk sebelah Selangor ni to the maximum sebenarnya. Belum capai potensi dia lagi. Ada lagi banyak. Tapi semua perkara ini menimbulkan satu perkara yang sangat-sangat penting sebenarnya. Kedua-dua pihak yang berada dalam pilihan raya kali ini pernah menjadi kerajaan. So, dia orang pernah menjadi kerajaan. Kan? Yang Perikatan Nasional yang bertanding lawan PH dengan Barisan Nasional dekat peringkat Selangor, mereka yang berada dalam Perikatan Nasional ini pernah menjadi kerajaan. Dalam kerajaan. Kan? Pernah berada dalam kerajaan. Kan? Sama ada dekat peringkat pusat ataupun peringkat negeri sebenarnya. Kan? Sama juga dengan dekat Negeri Sembilan. Mereka pernah menjadi kerajaan di peringkat pusat. Jadi, bila datang masa untuk berjanji, bila datang masa untuk menjanjikan perkembangan ekonomi, apa perkara-perkara yang mereka akan laksanakan untuk Selangor, mereka seharusnya berpijak di bumi yang nyata. Sebab mereka dah tahu dah kekangan-kekangan ketika berada dalam kerajaan. Tu dia. Dia tak boleh janji langit dan bumi. Dulu bila pembangkang rasa-rasa tak boleh nak menang tu kan, dia janji langit dan bumi kan. Bila dia jadi kerajaan tak boleh nak kota kan. Kan ini biasa berlaku, tapi kali ni tak boleh dah. Kan sebab semua yang sedang berada, semua player sekarang ni dah merasa jadi kerajaan. Dia tahu kekangan-kekangan duduk dalam kerajaan. Jadi ini adalah salah satu perkara yang dia faham. Dan kerajaan negeri Selangor, walaupun dia dah capai 2.3 bilion, kita kena ingat dia berdasarkan kepada jawapan Exco dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, antara 2018 hingga 2022, mereka menerima peruntukan kerajaan pusat lebih kurang 159 bilion. Ini Hansard Dewan Undangan Negeri lah. Kan 159 bilion kerajaan kerajaan persekutuan telah memperuntukkan kepada mereka untuk pelbagai projek lah dalam kerajaan negeri. Namun adakah ia telah kembali dengan baik ke poket rakyat, terutama golongan sasar yang sepatutnya betul. akan membuat referendum kali ini? Itulah dia persoalan dia. Jadi all this macroeconomic indicator kan mungkin bagus untuk kita memperbandingkan ekonomi, tapi akhirnya untuk pengundi dia akan tanya what is it, apakah implikasi dia pada diri saya? Ada standard of living ke, cost of living ke? Macam saya sendiri dekat Pelabuhan Kelang kan, nak sebut dia punya saya the current adun sekarang ni yang adun Pelabuhan Kelang N46 Azmi Zam is a fantastic guy kan. Dia seorang YB yang sangat bagus. Dia pun struggle untuk memastikan bahawa setiap jalan dekat Pelabuhan Kelang itu tidak berlopak. Struggling kan sebab kekangan operasi kerajaan yang lambat dan sebagainya kan. Dia pun struggling. I mean he did a fantastic job lah. Dia memang betul-betul keluar mempertahankan, pergi cari majlis perbandaran, dia pergi cari JKR untuk memastikan jalan tersebut dibaiki dengan segera semua current adun. Namun it's a challenge kan. Jadi bila kita nak berjanji nanti kan, we expect the standard of living tu berubah lah kan. So kalau kita ada 2.3 bilion, bukan tak cukup 2.3 bilion tu kat sana, dia kena turun berapa cepat, where do you allocate dekat sana, JKR you nak bagi ke tak nak bagi, tu semua persoalan yang akan timbul lah. Kan itu sedikit lah pandangan saya berkenaan dengan tu, insyaAllah. Baik. Jadi IR Prasad setuju dengan persoalan tadi, bahawasanya walaupun 25% itu disumbang dalam KDNK negara, 2.5 bilion angka yang cukup besar, ditambah pula dengan peruntukan daripada pusat 159 bilion, tetapi rakyat Selangor belum benar-benar mendapat hasilnya dengan sebaiknya untuk tempoh kali ini. Dan kekangan-kekangan itu juga adakah penyebabnya? Saya rasa belum lagi. Pada saya belum lagi because ada banyak perkara yang boleh dilaksanakan lagi. Saya bagi tahu ya, kalau kita saya penduduk Selangor kan, kita tahulah kan, setiap pagi kan, every person dekat Selangor dia keluar saja daripada rumah dia sangkut jam kan. 2.5 hours Saya keluar confirm kan. Dia punya kerja start pukul 9 kan. Dia punya kerja start pukul 9. Dia kena keluar rumah kurang-kurang pun 6 suku
Kan sembahyang subuh tak payah ingat lah. Kan sama ada sembahyang subuh on the way ataupun kan sembahyang subuh dekat rumah je kan, walaupun surau depan rumah ke apa kan. And so that's the lifestyle sekarang ni. Kan? And there is apa orang kata, there is no you ada 2.3 billion ringgit kan, and you doing kita tengah buat LRT MRT daripada kerajaan persekutuan kan, but still problem ni masih lagi berterusan. Apa solutionnya? Kan? Ini adalah perkara-perkara yang perlu sebab benda ni adalah cost of living, standard of living, macam mana kita hidup dekat negeri yang high density ni. Kan, high density itu satu. Yang kedua pun apa dari segi risk mitigation, daripada flood mitigation tu kan. Dan Seri Muda apa yang nak buat kan. Ini perkara-perkara yang dia kena tengok juga kan. 2.3 bilion dia dah dapat reserve. Apa yang nak buat untuk mitigate all the flood risk, sebab kalau berlaku lagi sekali flood risk macam 2 tahun lepas kan, saya dekat Pelabuhan Kelang first time dalam 40 tahun saya duduk Pelabuhan Kelang, air sampai ke sini. Tak pernah lagi 40 tahun Prof kan, air sampai ke sini kan. Dan saya lihat apa ubat-ubatan diabetes apa semua daripada kerajaan Selangor kan, hanyut apa kerajaan hospital kerajaan hasut je kan, KKM hanyut je kan. Jadi ni adalah benda yang dia kena apa think through, dia kena ada pelan-pelan dia. And then yang the third thing yang kerajaan especially kerajaan negeri Selangor lah, dan dari segi flood mitigation, dari segi traffic tadi, the third thing yang saya sebut tadi adalah berkenaan dengan dia punya orang kata apa, infrastructure dia sendiri kan, infrastructure of contohnya saya bagi contoh dekat Kelang sajalah kan, tak pergi jauh sebab kita real life kan. Kita ambil kolam renang Majlis Pemandangan Kelang kan, dah 7 tahun tutup, 2.3 bilion kan dekat sini, 7 tahun tutup kolam renang dekat Pelabuhan Kelang kan, padahal itu MPK punya public punya and ini untuk kegunaan B40 atau M40 yang memang tak ada kolam renang kat rumah kan, and this is where children children boleh pergi untuk belajar berenang dan sebagainya. 7 tahun tutup kan. So apakah yang 2.3 bilion yang dibanggakan kan. So balik kepada apa allocation of resources tadi lah. Faham. Kan, Jadi cabaran sebenarnya pada rakyat ialah bagaimana walau tinggi mana pun angka perolehan yang cipta yang dapat dibina daripada aktiviti ekonomi yang ada dalam negeri-negeri ini, antaranya Selangor dan juga Negeri Sembilan, tetapi bertitik tolak itu manfaat pada rakyat semuanya adalah pada faktor pengurusan. Bagaimana allocation itu dibuat dengan baik, dan saya kira ada sesuatu sebenarnya yang patut lagi diberi penekanan untuk kerajaan semasa dan mungkin kerajaan yang akan dipilih nanti. Kita tengok selepas 12 Ogos nanti. Prof. Dr. Azman, untuk pusingan ini menyentuh juga kembali tadi Prof ada sebut tentang bagaimana cost of living dan standard of living itu, dan Dr. menyebut poin tentang rumah. Kan, rumah yang memang itulah sebenarnya antara keluhan-keluhan masyarakat sekarang di Selangor khususnya. Saya kira ialah masyarakat Cina yang memainkan peranan besar dalam ekonomi negara ini. Alhamdulillah mereka dapat merasai nikmatnya memiliki rumah dengan mudah, mungkin kerana mereka adalah antara penyumbang pada ekonomi yang baik di Malaysia, di Selangor khususnya. Namun di kalangan pengundi teras dan kebanyakan rakyat Selangor ini, sejauh mana isu itu betul-betul di-tackle, sebab it's a vital issue yang keep on diucapkan, diulang tayang, diucap sebut oleh rakyat, khususnya saya sendirilah pun merasai perkara tersebut. Kan komen untuk soalan tersebut. Terima kasih Saudara MZ mengaitkan khusus untuk kita bincangkan tentang isu perumahan. Isu perumahan ni memang ada perkara yang hangat, penting dan diperkatakan semua orang. Sebab ini merupakan salah satu necessity, itu keperluan asas. Tak ada rumah, nak duduk mana? Ya, betul. Tak numpang orang, numpang kawan ni kan. Betul. Jadi, especially yang dah berkeluarga, mereka perlukan rumah sebagai satu keperluan asas. Jadi kali itu menjadi rungutan memang perkara yang biasalah, sebab itu semua orang akan merasai. Yang pertama. Yang kedua, saya suka nak kaitkan tentang apakah polisi ataupun cara kerajaan mentadbir dari segi keperluan perumahan negara kita. Okey, kita bandingkan kepada dua situasi yang ekstrim lah, supaya kita nak tengok kat mana kedudukan kita. Antara ekstrim yang kita kata hampir perfect
di mana semua orang yang bekerja, berkeluarga akan ada rumah adalah model Singapura. Model Singapura, dia ada HDB, Housing Development Board. Dia akan pastikan semua orang bekerja, berkeluarga akan ada rumah. Sama ada rumah 1 bilik, rumah 2 bilik, rumah 3 bilik. Make sure dia orang akan, by the time dia earn salary, dia contribute kepada dia punya CPF, mereka akan ada rumah. Itu saya ingat antara model yang saya anggap sebagai near perfect lah. Dan itu indikator kepada sebenar-benarnya negeri maju dan negara maju. Yes, dan negeri maju dan kerajaan berperanan memastikan keperluan asas khususnya perumahan disediakan ataupun ada kepada semua rakyat dia. Banyaklah orang kata sebab dia kecil, negara kecil dan sebagainya, tapi pada saya kecil ataupun besar adalah ditentukan oleh polisi kerajaan. Kan? So kalau polisinya betul sesuai dengan keadaan, itu yang saya guna. Saya tak kata itu yang terbaik, tapi saya kata itu model yang hampir perfect, di mana tak sepatutnya rakyat merongok tentang tak ada rumah, rumah mahal, rumah tak sesuai dan sebagainya. Jadi itu ada model yang perfect. Lagi on the other hand, model yang sederhana lah. Saya tak ambil model yang paling teruk, yang negara miskin dan sebagainya, mungkin tidak boleh jadi kayu ukur ataupun tidak boleh kita compare kan. Ada model yang kita boleh jadikan perbandingan adalah China. China ada isu yang sedikit berbeza, di mana kerajaan cuba menyediakan perumahan. Tapi dibiarkan juga dengan tahap hidup yang sangat tinggi jurangnya. Antara mereka yang berpendapatan tinggi dengan mereka yang berpendapatan rendah. Itu yang kita, pada saya lah, bila kita tengok pada teori ekonomi dan sebagainya, kita, big question mark tentang China ni lah. Mereka kononnya komunisme. Semuanya patutnya ditentukan oleh kerajaan dan sebagainya kan. Patutnya tak ada yang paling kaya, tak ada yang mungkin. Tapi dari segi realitinya, itu yang berlaku sekarang ni. Sebab tu, ada keadaan bandar-bandar yang disediakan dengan rumah yang banyak, tapi tak mampu dihuni. Jadi ghost city dan sebagainya, rumah terbiar. Itu bilanya ada gap antara rumah yang disediakan, tapi kemampuan rakyat tak mampu untuk memiliki rumah. Macam rumah kosong. Flat. Ada flat-flat itu pasti dirobohkan balik. Sebab untuk disesuaikan balik dengan situasi. Itu bila kerajaan cuba campur tangan tentang keperluan perumahan. Okay. Situasi Malaysia. Kita balik kepada yang kita nama saya ekonomi campuran. Tapi saya tengok pada sektor perumahan ni, kerajaan biarkan kepada pasaran menentukan. Demand and supply. Sebab tu, dan kerajaan cuma melakukan intervention bila perlu. Itu saya kata, kita kaitkan dengan OPR tadi. Bila situasi di mana bila demand naik, developer akan buat lebih banyak rumah, apartmen dan sebagainya. Tapi orang keep on saying memang demand tu tinggi dan supply tu ada, tapi semuanya rumah yang mampu tengok sahaja. Yalah, betul. Itu sebab saya kata kerajaan tidak ada intervention dari segi demand and supply ni. Pada saya, kalau kerajaan betul-betul nak berperanan, membantu kedua pihak. Sebab dia kena tengok dua-dua juga. Perniagaan kena di-protect juga supaya mereka berniaga dalam keadaan untung. Kalau tak untung, orang tak berniaga. Buat rumah buat apa, tak ada kan. Dan juga keperluan awam, umum dapat dipenuhi, sebab itu merupakan satu keperluan asas. Pada saya, kalau kerajaan betul-betul ingin berperanan untuk mengatasi masalah perumahan ni, per se, kerajaan kena ada lebih intervention. Misalnya, menentukan tahap harga ataupun tahap keuntungan perniagaan. Kita tengok top 10 richest men di Malaysia, 7 daripada 10 adalah developer. Maknanya apa? Mereka super rich. Margin mereka sangat tinggi. Mereka boleh jadi kaya raya. Just because kerajaan tak pantau berapa untung dia boleh dapat daripada projek-projek pembangunan rumah. So jadi pada saya tak susah, sebab kita balik pada sistem ekonomi yang kita ada, sistem ekonomi campuran, di mana kerajaan bila perlu boleh intervene. Dan bila perlu, dan jika macam Saudara MZ kata, masalah ini merupakan masalah umum, masalah ramai, masalah masyarakat, untuk satisfy. Ini balik kepada undian ni. Untuk memuaskan hati mereka supaya kurangnya rungutan, intervene lah.
do something untuk kawal harga, untuk pantau tahap keuntungan, untuk pantau supply chain dan sebagainya. Mereka macam alasan. Betul. Harga ni tak bukan sebab masalah barangan lah, bekalan lah, supply chain lah. Tapi riches. Cumanya untuk di Selangor sejauh mana Prof sendiri dalam isu pengurusan dan ekonomi banyak terlibat urus saya kira. Sejauh mana intervensi itu ada dilakukan? Kerana kita lihat kalau rumah Selangorku yang katanya mampu milik itu dibuat pun hanya sedikit kuantitinya. Bahkan perumahan-perumahan lain yang mampu tengok seolah lebih banyak. Sedangkan sepatutnya indikator negeri maju itu masing-masing patut mampu memiliki rumah dan kediaman. Terima kasih dengan soalan itu tadi. Jadi peringkat seterusnya bagaimana kerajaan perlu melakukan untuk intervene. Satu lagi kita tengok dari segi pasaran. Yang kedua dari segi bantuan kerajaan. Sama ada harga itu disubsidikan ataupun projek perumahan yang Kawal atau dilaksanakan oleh kerajaan sendiri. Ini pun saya nak bagi komen lah. Saya harap benda ni ada yang mendengar lah. Kalau kerajaan kata rumah Selangorku akan dibuat oleh kerajaan negeri, dengan kemampuan, dengan kos, dengan harga, dengan pendekatan oleh kerajaan lah. Jangan di-sub aja. Jangan di-privatize balik. In the end, swasta juga yang buat. In the end, swasta juga yang untung. In the end, swasta juga yang akan menentukan harga. Di mana yang katanya kerajaan membantu. Walaupun katanya diberi pada GLC. Atas nama tapi projek kerajaan membantu. Tapi akhirnya mampu lihat juga. Akhirnya tak lulus juga loannya. Akhirnya kita takut orang yang tak berhak patut dapat. Akhirnya bilangan rumah PPRT ataupun rumah Selangorku, dia kata okey tak perlu buat lagi sebab kononnya yang ada ni pun tak ada demand dan sebagainya. Padahal pelaksanaan tu mungkin tak berapa betul, tak berapa berkesan dan tidak memenuhi situasi yang sebenarnya. Tengok beberapa projek di privatize saja. Kan? Tapi itu realitinya. Itu realiti. Kalau itu jadi harga macam harga mampu lihat tu. Walaupun kononnya projek kerajaan. Tapi kalau nak buat, kerajaan kata betul nak buat betul-betul lah. Yang betul-betul bersesuaian, menggunakan in the end duit rakyat juga digunakan. Yang kata reserve apa semua tadi. Balik kepada rakyat lah. Yang berhak, yang patutnya dapat dan bersesuaian dengan keadaan mereka. Okey. Itu cerita tentang perumahan. Saya enough. Sebenarnya peranan kerajaan dari segi menstabilkan ekonomi, memenuhi keperluan, kehendak, situasi dan rungutan rakyat banyak lagi. Banyak lagi. Saya ambil satu. Sama ada di kerajaan pusat atau kerajaan negeri. Peranan kerajaan dari segi public utility dan kemudahan asas. Tadi dah ceritakan contoh jalan raya. Jalan sebagainya. Itu sebenarnya tanggungjawab kerajaan. Kerajaan kata, boleh kata kita tak ada duit, kita tak ada bajet semua. Cukai yang ambil kiri kanan. Kiri kanan. Yang bisnes pun dia cukai, yang hidup pun dia cukai. Itu atas kebijaksanaan. Baru je musim bayar cukai ni. Bayar cukai. Banyak kerajaan berhemah membelanjakan. Back to the rakyat. Sebab dah kutip duit rakyat, bagilah balik rakyat. Okay. Saya ambil kepada salinan air lah. Air. Public utility. Memang tanggungjawab kerajaan memastikan api dan elektrik ada. Untuk semua. Itu Bandar memang tanggungjawab wajib. Ya, betul. Kerajaan juga kata duit memang itu membezakan tahap hidup yang kita katakan di keadaan yang sejahtera itu. Dan perlu dikawal, dipantau. Memang adanya polisi penswastaan. Maka penswastaan ni maknanya syarikat itu milik kerajaan. Milik kerajaan mana milik siapa? Milik rakyat. Milik rakyat. Sebab itu tanggungjawab kerajaan untuk beri perkhidmatan kepada rakyat. Maka tidak sepatutnya lah CEO pada syarikat air sampai earn 200,000 sebulan dan sebagainya. Syarikat elektrik, CEO, GM earn sampai 250,000 sebulan. Di mana duit rakyat telah digunakan untuk membayar mereka ni. Kan? Yang pertama. Yang kedua, bila syarikat ni syarikat kerajaan, mana kerajaan ada say lah, ada kuasa untuk menentukan. Saya ambil contoh elektrik lah. Air cantik lah. Air saya ingat dari segi harga air sebagai harga public utility, dari situ saya rasa tak membebankan. Tak membebankan. Cuma dari segi
perkhidmatannya lah. Sekejap Perkhidmatan. air ada, sekejap air tak ada, sekejap ada. Betul, betul, betul. Itu Kita dari bagi segi semua quality kan. of service. Betul, Quality betul. perkhidmatan itu kena betulkan kat situ. Kan? Pada saya yang gaji 200,000 tu perlu dinilai dari segi prestasinya. Kalau awak ambil dapat 200,000 tapi kat ujungnya pipe-nya tak ada air, patutnya tahan gaji dia. Make sure semua dapat air baru awak boleh dapat gaji 200,000. Wah, menarik. Sorry. Ini kalau Ujung-ujung ada ni yang- smash terus. Bagus tu. Ini referendum. Ya, Ini pungutan suara. Pungutan suara. Yang kita kena bawa. Saya balik pada kes TNB. Apa saya sebut tak apa. Ini syarikat Syarikat rakyat. Syarikat Syarikat rakyat. rakyat. Tahun lepas declare 1 billion profit. Daripada mana dia dapat 1 billion profit? Tarif yang ditentukan oleh kerajaan untuk dikenakan kepada businesses dan individu. Pada saya sebagai perspektif akademik lah, TNB atau Sikit lagi, syarikat Dato'. kerajaan Seminit tu. ni zero profit pun saya suka. Kita suka. Betul. Asalkan perkhidmatannya baik, asalkan elektrik ada, asalkan air tak kering pipe. Betul. Betul. Dia zero profit pun kita puas hati. Asal kadarnya tidak dinaikkan. Setuju. Kadang kena ikut kadar kemampuan ataupun kesesuaian rakyat, bukan gaji CEO. Setuju. Betul. Bukan bangga declare 1 billion profit. Kita dapat apa dengan 1 billion profit tu? Ya, betul. Sebagai rakyat, baik turunkan rate, zero profit, kita semua benefit. Ya. Balik kepada rakyat. Ya. Betul. Sebab itu syarikat kerajaan. Kerajaan boleh Betul. kan? Betul. PMX kita berjanji 2 minggu kadar elektrik turun. Kenapa tak boleh turun? Betul. Walhal besok minggu depan mesyuarat kabinet boleh putuskan berapa kadar elektrik. Baik. Kita masa semakin suntuk, perkongsian semakin menarik, semakin hangat. Makin hujung ni makin hangat sebenarnya kan, dan seronok untuk borak lebih banyak lagi dengan Dr. Azman kita, dan kita semakin hampir ke penghujung gelanggang 245 kita. Pada malam ini kita berbincangkan tentang isu Selangor dan Negeri Sembilan, referendum rakyat, dan alhamdulillah pungutan suara itu sedikit dapat kita ambil pada malam ini, terutama daripada academician kita, daripada orang yang terlibat secara langsung dalam pembuatan polisi, kewangan, dan juga urus tadbir, dan juga libat urus ekonomi dalam negara kita, iaitu Prasad dan juga Prof. Dr. Hanif. Kita nak raikan sebenarnya sebab ada seorang pelayar kita dah berikan komen, sebab kita dah kata kita akan kutip satu soalan. Boleh. Di hujung-hujung ni waktu kecederaan, sebelum kita pergi pada konklusi, siapa nak jawab ni? Bila dia dengar je tadi doktor cerita tentang polisi, ada cycle, ada 3 orang terlibat tu, dia terus dia kata, break je lah the vicious cycle. Zakwan Hanif Abu Bakar. Break je lah the vicious cycle dalam ekonomi tu. Tak boleh ke doktor? Kan? Saya kira mungkin dia terus setuju pada doktor tadi kot. Prof. Dr. Nazman kita. Komen sikit. Vicious Dan cycle. terus conclude lah sebelum kita conclude Business hujung. cycle kita boleh. saya kata ada 3 parti ni, dia adalah keperluan. Itu hakikat, itu nature. Nature ni maknanya secara semula jadinya, betul. ketiga-tiga entiti saling perlu memerlukan, saling bantu-membantu, saling untuk memastikan keadaan ekonomi itu berjalan dengan baik. Kan? Dan kalau kitaran ekonomi ini berlaku, maknanya tahap ekonomi negara itu baik. Negara yang kerajaannya korup, aktiviti ekonomi, bisnesnya tak ada, rakyat tak mampu berbelanja, itu jadi negara miskin. Itu Kita tak- cycle yang kena pecahkan. kita tak nak jatuh pada tahap yang begitu. Kita nak kerancakan ekonomi. Tapi semua kena berperanan lah. Ya, betul. Semua berperanan. Itu maksud penerangan saya tadi. Bukan kita kata setiap entiti eksploitasi keadaan antara satu sama lain. Tapi mereka saling bekerjasama, saling bantu-bantu, saling memastikan semua kepentingan adalah dijaga untuk memastikan kesejahteraan negara itu tadi. Ya, dan dari sudut pengurusan ekonominya, dalam rakyat menentukan keputusan yang pemilihan PRN untuk Selangor dan Negeri Sembilan nanti, Dr. Azman ada sikit untuk komentar? Saya tu conclusion. Saya peringatan kepada kedua-dua pihak. Mereka yang bertanding juga kepada pengundi. Pilihlah ataupun pastikan satu konsep dipanggil good governance lah. Good governance, tadbir urus yang baik. Itu kalau dari segi pemerintah itu merupakan satu amanah kepada mereka yang mengundi. Itu merupakan komitmen mereka for the 5 tahun yang akan datang, siapa yang mereka pilih. Indeed. Jadi kalau mereka pilih yang tak betul, terimalah seadanya. Mereka yang terpilih pastikan beramanah dengan undi yang telah diberikan.
dari segi integritinya, dari segi accountability-nya, dari segi transparansinya. Please, buat itu bukan satu perkara yang basic untuk memastikan yang diberi tanggungjawab beramanah, yang mengundi mendapat balik apa harapan mereka kepada mereka undi. Dan obligation ataupun apa yang mereka telah memilih itu, mereka terpaksa tempuh 5 tahun. 5 tahun lagi. Itu dia tuntas, padat dan beramanat konklusi daripada Prof. Dr. Nazman kita dan Ayah Prasad. InsyaAllah. Saya punya very short sajalah insyaAllah. Bagi yang bakal berjanji ni, biarlah berjanji realistiknya. Kan? Yang kedua, dari segi pengundinya, bila melihat daripada janji-janji tersebut, pastikan janji tersebut realistik dan janji tersebut jangan terpegun dengan langit dan bumi, janji daripada langit dan bumi. Pastikan dia realistik dan pastikan mereka boleh buat dalam 4 tahun yang akan datang. Dan kita kena atasi, orang kata apa yang kita panggil sebagai kesetiaan parti politik, loyalty to political party kan, lebih kepada apa yang mereka tawarkan baru kita boleh buat rational decision sebenarnya kan, keputusan yang rational. Kalau kita sekadar yang ni saja sampai bila-bila kan, jadi itu akan mengundang, orang kata satu hala sajalah kan, perjalanan kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, insyaAllah. Setuju saja. Itu dia, alhamdulillah perkongsian kita untuk Gelanggang 245 pada malam ni. Jangan lupa hashtag Gelanggang 245 dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada anda yang kekal setia berada dengan kami walaupun dah terlebih 3 minit ini. Ampunan maaf daripada saya atas kendalian yang mungkin sedikit tercacat atau sedikit terkurang pada malam ini. Apa-apa pun jangan lupa pastikan kita benar-benar menunjukkan referendum kita dengan memberikan peluang kepada mereka semua kerajaan yang anda ingin pilih. Pastikan yang the best dari sudut tadbir urusnya untuk memastikan keusahawan dan ekonomi itu dapat dirancangkan semula agar hasilnya nanti ke semua pihak, baik dari kerajaan, business entities dan juga kita individu, pemilih juga dapat merasai segala manfaat dan hasilnya untuk 5 tahun yang mendatang bagi negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan. Kan itu tumpuan kita pada malam ini, dan terus kekal bersama dengan kami, like, share dan follow, serta follow kami untuk 2 lagi sesi untuk Gelanggang 245 iaitu untuk Kedah dan Negeri Terengganu. Kita akan bawakan pentas forum dengan panel yang insya-Allah lebih rancak, lebih padat dengan perkongsian idea-idea dan fakta yang benar mungkin untuk referendum rakyat ini benar-benar kita terjemahkan pada 12 Ogos nanti, iaitu 23 Julai nanti ada sesi Gelanggang 245 kita untuk Kedah dan Terengganu, dan 25 Julai nanti untuk Kelantan dan Terengganu pada 23 Julai nanti, dan Kedah serta Pulau Pinang Negeri Utara pada 25 Julai nanti. Apa-apa pun terima kasih IR Prasad, Haji Prasad dan Prof. Dr. Azman. Perkongsian saya kira cukup membuka mata dan harapnya mencerdaskan lebih minda kita semua dengan wacana yang serba ringkas tapi santai dan padat pada malam ini. Terima kasih. Makan nasi Arab penuh setalam. Saya mohon undur diri dulu. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From rakyat, buktikan the best. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.